semua dapat selesaikan assignment tersebut lah. Okey, memandangkan nanti pun nak bercuti kan, tapi memang kena hantar esok pun kan, 4,000 lain. Okey, memang kena hantar esok lah. Okey, so diharapkan kamu dapat siapkan mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey, so untuk hari ini, sambung soalan yang semalam tu. Okey. Okay, so for this question, exercise number 2. Okay, so this question yang soalan A ni, okay, dia punya solution simple je lah. Cumanya kali ni ialah apa yang menyebabkan sedikit confused ialah when resonant occur ni lah. Okay, untuk selah si confuse sini ni kan, when resonant occur. Okay, so maksudnya apa di sini yang difahamkan ialah dia nak cakap yang bila mana this source, okay, this source is alternating at this frequency, yang mana frekuensi ini ialah kita punya frekuensi yang resonant lah. Begitu sahaja. Okay, so kita akan ambil ini sebagai kita punya resonant frequency lah. So this frequency is our resonant frequency. Okay, so kalau kamu buat begini, kita akan guna equation yang macam biasa lah kan. SL equal to kita ada L di sini. Okay, here is our L, this is our R. Okay, so guna equation apa dia? SL equal to 2 pi F L lah di sini. Sorry. Okay, begitu sahaja. Cuma kita akan anggap yang okay, frekuensi ini ialah frekuensi yang resonant lah. Okay, so 2 pi timeskan dengan 600 and then L kita ialah 0.75. Begitu sahaja. Okay, so at the end kita akan dapat jawapannya ialah 283 berapa entah jawapan dia tu. Masuk calculator. Okay, 2 pi times 600 times 0.75 dapat 2827 lah. Okay, dapat 2827.43 ohm. Okay, so this one ialah nilai yang kita katakan ialah inductive reactance, okay, untuk resonant occur-nya lah, SL. Okay, so we know that this one, SL ini akan sama dengan XC lah kan. Okay, so SL, we know that when resonant occur, SL is equal to XC kan. So XC is equal to 2827.43 ohm. Okay, the same value. Okay, sama sahajalah. Okay, itu soalan A. Soalan B pula, dia minta capacitance. Okay, so ini kita buat guna XC. Kamu ada nilai XC. Okay, soalan B kita guna XC. So XC is equal to 1 over 2 pi FC. Okay, so here you want to find the value of C di sini. Okay, so kamu kira lah di situ kan. Okay, so C is equal to 1 over 2 pi F at C equal to 1 over 2 pi tamskan dengan 600 tamskan dengan XC kita ialah 2827.43. Okay, so C here, okay, berapanya ni kamu boleh kira lah di situ. Okay, so 2 pi times dengan 600 times dengan answer. Okay, 1 over 9.38 darab 10 kuasa negatif 8. Okay, 9.38 darab 10 kuasa negatif 8. C ialah farad lah, farad. Okay, which is jawapan tu you guna dalam bentuk nano kan. Bolehlah kamu tukar ni, bawa ke belakang satu titik. Okay, so 93.8 nanofarad. Okay, for question B. Soalan C pula, the impedance of the circuit at resonance. Okay, so dia minta kamu cari impedance. Okay, so memandangkan ini adalah RLC circuit di sini, RLC. So kamu akan guna equation apa dia?
Analisis sini guna equation Z is equal to R square plus XL minus XC. So kamu guna square kan, ini kamu akan jadi macam tu. Mesti buat beginilah. Okay, tak boleh kamu tambah macam biasa because this one dia tak bertindak sebegitulah. Dalam kes ni kamu tak boleh bertindak sebegitu. Jadi mesti guna equation yang diberikan inilah daripada phasor diagram tu. So 200 okay, square pluskan dengan okay, ini memandangkan SL minus SC ni ialah kosong lah kan? Okay, SL minus SC ialah kosong. So maksudnya apa? Yang ini soalan ini sebenarnya sepatutnya resonant itu dia akan mewakili semua soalan lah sebenarnya. Okay. So memandangkan SL over SC, SL minus SC, the value will be 0. Okay, so 200 square plus ini jadi 2827.43 tolak 2827.43. Kan ini kamu squarekan lah. Okay, so at the end your Z will be here. Okay, saya kata sekarang Z akan jadi 200 ohm juga. Okay. So kamu tahu lah kan, itu ialah Z minimum kita, which is benda itu memang occur dalam resonance lah. Okay, if you remember the graph yang kita buat tadi, yang kita belajar semalam tu, ada graph Z tu. Okay, yang macam ni lah. Ini pun saya rasa graph ini, kalaulah ditakdirkan kamu exam secara online, secara face to face dan juga subjektif, okay, this graph boleh ditanya lah. Ini ni. Ini. Okay, this graph can be boleh tanyalah di graph ini. So kamu kena hafal graph ini. Okay. Ini adalah Z kita. Ini kita punya frekuensi. Okay, so untuk ini bila mana resonance occur, okay, sepatutnya ini bersentuh dah ni. Ini bersentuh yang ini dalam semula lain. Dia sepatutnya dia kena bersentuh lah antara ini. Dia mesti kita punya Z ini dia akan bersentuh pada line. Bersentuh pada line R ni. Ini dia begitu. Okay, so ini kita punya XL, ini kita punya R, ini kita punya XC kan. So kamu tahu yang bila mana resonance occur, okay, ini resonance, okay. So R is equal to Z lah. That's why the value of Z is 200 ohm. Okay, lagi the current flow through the circuit at resonance, sketch the phasor diagram of the circuit. Okay, so untuk kes ini, bila mana berlaku resonance, okay, apa-apa circuit macam mana sekalipun circuit ini, bila mana berlaku resonance, kamu tahu bahawa dia punya key pointnya ialah ada 4 sahaja untuk resonance. Okay, yang pertama apa dia? SL is equal to XC, Z minimum, okay, equal to R. Okay, I is maximum. Okay, so yang ketiga, yang keempat ialah I and V are in phase. Okay, so dalam kes ini bila mana cakap I and V are in phase, kamu tahu bahawa dia akan jadi semacam ataupun seakan phasornya akan jadi macam, so okay, budak lah ya. Okay, kalau kes phasornya seperti biasanya akan jadi seperti pure resistor, iaitu kita ada V dan kita ada I in phase. Kan dia in phase, masih dia sama-sama lah. Okay, dia tak akan ada apa-apa yang mendahului atas satu sama lain, macam pure yang lain tu lah, pure inductor ataupun pure capacitor. Okay, so untuk kes ini kamu kena faham lah. Okay, when resonance occur, 4 perkara ini akan berlaku. Akan ada lah syarat-syarat untuk 4 perkara inilah. Kalau soalan itu boleh tahu, okay, the current in the circuit is observed to be maximum bla 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 bla. So kamu tahulah itu ialah resonance occur lah, begitu. Okay, so itu kes ini kita punya phasor ialah beginilah, itu sahaja. Ini tak phasor kan, sketch the phasor diagram of the circuit. So inilah phasor kita. Okay, because we refer to this diagram lah. Okay, I and V are in phase. Okay, soalan yang ketiga ini, capacitor of capacitance ini, power factor, okay, tak apa.
Okay. So soalan 3 ni saya akan tinggalkan di sini. Kamu boleh buat. Okay, soalan 3 ni buat sendirilah. Jawapan pun ada tu. Ada masalah, tanya saya kemudian. Okay, saya akan sambung dengan 6.4. Power and power factor. 6.4. Okay, subtopic 6.4. Power and power factor for this alternating current circuit. Okay, so this one we have only one subtopic. You need to apply the average power, the instantaneous power, the power factor lah. Okay, so kamu tahu bahawa kalau instantaneous tu maksudnya power at the certain time atau at the specific time. Okay, ni apa yang penting sebenarnya. In an AC circuit, the power is only dissipated by a resistance. Okay. Itu kamu kena faham lah. Okay, so power hanya dikeluarkan, okay, power loss ke atau power absorb ke by resistance only. Bukannya daripada inductor ataupun capacitance, capacitor lah. Okay. Okay, the real power, kita ada PR, okay, the real power that is used or gone is given by the average power. Okay, so di sini kamu akan jumpa real power dengan apparent power lah. Apparent power ada ke? Apparent power. Ada kot PA ni lah. PA ialah apparent power. Ke average power. The apparent power. Okay. Okay, so here PA, APR, okay, real power. Okay, also we can equal as average power. Okay, so the equation will be I RMS square R lah. Okay, so this time kamu tak perlu guna lagi Z. Kerana kamu tahu bahawa power only dissipated by the resistor. Okay. Okay, so ini adalah equation yang menggunakan I square R. Kamu tahu bahawa kalau equation power tu yang asal yang kamu belajar sebelum ni kan, P equal to IV. P equal to I square R. P equal to V square over R. Okay, kita ada 3 equation of power kan. Okay, so kamu kena ingat bahawa memandangkan kamu dah faham yang power itu power only dissipated by resistance, maka semua perkara-perkara ini mestilah okay must be related to resistor. Dia mesti ada kaitan dengan resistor lah. Okay, mesti ada kaitan dengan resistor. Okay, kalau I tak ada masalah. I ni ialah I of the circuit. Okay, sebabnya the component is connected in series. So kalau I untuk circuit itu adalah I untuk component kan. So kamu tak perlu risau pasal itulah. Okay, so semua benda-benda yang belakang ini yang saya bulatkan itu mesti related to the resistor. That's why here nampak sini kan, dia guna equation P equal to IV. Okay, by here V ini bukannya V RMS of the circuit. Okay, so bukan, not, dia warna merah. Okay, not V RMS of circuit. Okay, dia mestilah apa dia? V RMS of the resistor. Nampak sini kan, dia tulis sini kan, V RMS of the resistor. Dia mesti ada kaitan dengan resistor. Okay. Okay, so phasor diagram for RLC circuit. Okay, cos phi equal to VR over V. VR equal to V cos phi. Okay, so di sini dia nak lihat kepada nilai cos phi tu. Okay, apakah dia masukkan dengan cos phi? Cos phi tu ialah kita punya power factor. Cos phi ialah power factor. Ini. Okay, ni term cos phi ini, warna hijau tak best lah. Warna merah tak best. Okay, term cos phi ini, dia melambangkan, cos phi itu melambangkan power factor. Okay, yang keseluruhan inilah. Okay, phi itu ialah phase angle kan. Okay, phase angle. Okay, tapi cos phi itu ialah power factor. Okay, so this one untuk power factor ini, kamu akan kira macam mana? Macam ni lah. Cos phi, kamu ambil nilai VR, kamu bahagikan dengan V. Okay, ataupun kamu guna nilai R, kamu bahagikan dengan Z lah, dengan impedance. Maka itulah kita punya power factor.
Okay. So in this case, okay, kalau kamu nak relatekan dengan power factor, okay, dengan equation PIV tadi, okay, so kamu tahu tadi kan yang kita guna equation P average is equal to IRMS VR kan, jadi kan VR kan, okay, so this VR kamu akan gantikan dengan equation yang tadi tu lah, yang atas ini, VR equal to V cos V. Okay, so kamu tahu yang, okay, kita akan buat pula VR ialah VRMS cos V. Okay, so in the end, kalau kamu nak kira V average tapi nak guna VRMS of the circuit, kamu kena guna cos V lah. Okay, so P average, okay, IRMS, VRMS cos V. Okay, now barulah kamu boleh guna can use VRMS of circuit lah. Tapi dengan syarat mesti ada apa? Mesti ada cos V di belakangnya. Ya begitulah. Okay. So here if you want to calculate your cos V ini, P average over RMS, VRMS, okay, ataupun PR over PA lah. PA ialah kita panggil sebagai apparent power. Okay, ni ialah apparent power. Okay, ini ialah real power. Okay, apparent ni ibarat macam teori lah. Kalau real power ni yang sebenar. Okay, dia macam tu. Mesti real power ni mesti nilainya lagi kecil daripada apparent power. Dia mesti PR must be less than PA. Mesti kurang daripada PA lah. Okay. Mesti kurang daripada PA. Okay, and then kalaulah kamu nak guna equation yang satu lagi tu, yang dia guna R tu, so kamu kena guna Z cos V lah. Okay, it came from equation tadi kan, cos V is equal to R over Z. So kamu tahu bahawa R is equal to Z cos V kan di situ. Okay, so kamu akan dapat di sini lah kan. Okay, so kalau kamu nak guna impedance instead of R, kamu kena letakkan cos V pada equation tersebut lah. Okay, so this one ialah cos V ni ialah power factor. Okay, so boleh berubah daripada positive 1 to 0. Okay, bergantung kepada nilai kita lah kan. Sebab kamu tahu bahawa cos V ni dia boleh jadi daripada 1 sampai 0 lah. Negatif boleh sebenarnya tapi kita tak guna negatif lah. Okay, okay, so di sini ini apa dia yang dimasukkan dengan power factor tersebut. Okay, kalaulah kita punya V kita ialah 0 degree, or kita punya cos V kita ialah plus 1 over here kan, plus 1, maka di sini kita akan cakap yang kita punya circuit is completely resistive. Okay, which is dalam kes itu kita punya circuit kita resistor akan main peranan lah di situ. Okay, tapi kalaulah kita punya V kita ialah plus 90, okay, plus 90 ni maksudnya di bahagian atas lah. Okay, kalau kamu tengok dia punya phase diagram kan, yang dia macam ni di atas ni, maka itu kita akan cakap sebagai completely inductive. Kan, sebab memang induktif pun macam ni kan, dia punya phase ialah VI begitu. Tapi kalau kita punya circuit kita atau data kita ialah begini, ini ialah untuk ni kan, ini ialah untuk dia semacam phase diagram untuk pure capacitor ni. Okay, so we can say that the circuit is completely capacitive. Completely capacitive. Okay, next lagi tentang power factor. Okay, so power factor ini boleh dalam keadaan percentage ataupun decimal lah. Kalau percentage tu, kalau kamu nak kira cos V tu berapa, kamu kena darab dengan 100 lah untuk dapat percentage. Okay, so a typical circuit has a power factor less than 1, less than 100%. Okay, itu memang biasa lah kan. Okay, so maksudnya dia macam lebih kurang macam efficiency lah. Lebih kurang macam efisiensi ataupun keberkesanan kan, ataupun keberkesanan lah.
Okay, efficiency of the circuit. Dia macam tu, dah lebih kurang. Factor ni. Okay, which is value dia memang selalunya kurang daripada 1. Okay. That's all untuk kita punya power lah. Power and power factor. So, tak ada banyak benda pun. Kamu hanya perlu faham tentang equation sahaja. Okay, example number 5. Okay, 100 microfarad. Okay, 100 microfarad capacitor. For Henry inductor, 35 ohm resistor are connected in series with an acting source given as above. Okay, so sekarang ni ialah kita ada, ini ialah kita punya C, kapasitor. Ini kita punya L, ini kita punya R. Okay, so senang cerita terus sahaja kita akan kira SL dengan SC. Tetapi sebelum tu kamu kena faham tentang equation dahulu. Okay, from the equation here, nampak sini kan? Kamu akan dapat nilai ini apa nilai apa ni? 520 nilai apa? 520 tersebut ialah nilai apa anak-anak? Tulis di sana. Hello? Line slow ke? Okay, VO. Okay, thank you Anisha Jafri. Okay, VO ataupun peak voltage. Okay, ataupun maximum voltage lah. Okay, kalau 100 itu nilai apa? Ini ialah V0. Okay, 100 itu nilai apa? Apa tu? Anisha? Apa W tu? W. Angular velocity. Good. Angular frequency. Omega lah. Omega. Okay, omega. Omega. Okay, angular velocity. So that's our omega lah. Omega. Okay. So daripada nilai omega, apakah nilai yang boleh kamu cari daripada omega? Okay, boleh cari frekuensi. Okay, boleh cari frekuensi. So, okay, so from here kamu tahu ataupun kamu ingatlah dah omega equal to 2 pi F. So, F is equal to omega over 2 pi lah. Equal to 100 divided by 2 pi equal to 50 over pi hertz. Okay. Okay, soalan pertama dia punya minta frekuensi. Oh my god. Okay, dia minta frekuensi pada soalan yang pertama lah. Itu frekuensi dia. Okay, 50 over pi hertz. Okay, ataupun dalam bentuk dia punya ni ialah 50 bagi dengan pi ialah berapa eh? 15.92. Okay, so 15.92 hertz. Okay. Soalan yang kedua, the capacitive reactance and inductive reactance. Okay, so apakah nilainya? Apakah jawapannya? Cuba kira. Capacitive reactance and inductive reactance. Semua bagi jawapan dalam chat. So nak minimum mesti ada 20 jawapan yang hantar. Tengok sama tak? Cepat. Apa nilai untuk capacitive reactance? Apa simbol dia? Tulis komen sahaja. Capacitive reactance 99.97. Okay, 100 ohm. Okay, thank you. Itu betul.
Okay, kalau kamu guna 50 over pi tu, kamu akan dapat exactly 100 ohm lah untuk capacitive reactance. Okay, thank you. Next, inductive reactance, apakah nilainya? SL, tulis SL je. SL equal to mana yang lain ni? Tak reply pun. Reply lah sikit. Cuba angkat tangan. Angkat tangan semua orang. Mau tengok ni ada tak depan apa? Depan laptop. Depan apa? Device. Ada rupanya. Kalau ada jawablah soalan. Hantar chat cepat. Takkan Nisha je pun. Orang lain mana calculator ni? Okay, SL ialah 400 ohm. Okay, thank you. Now, calculate your impedance. Itu betul. Okay, B betul. Okay, at C 100 ohm, SL 400 ohm. Okay, buat C pula. Impedance of the circuit. Cepat. Impedance. Apa ni? Salah dah pula. Okay, go. Jawab impedance berapa nilai dia? Cepat. Semula, Welna. Semula. Kurang tepat tu, Welna. Semula. Terima kasih Kak Aina. Kak Aina jawab dengan Sherilyn. Mana yang lain ni? Kamu buat ke tidak ni? Ferty. Okay, thank you Ferty. Mazlin. Okay. Castellin. Okay. Okay, good. Betul. 302.03. Itu betul. Okay, soalan yang ketiga. Soalan keempat. The peak current. I naught. Thank you Hikmah. Itu soalan untuk tadi kan. Soalan B kan Hikmah. Okay, itu SL ya. Okay. Soalan yang keempat, dia minta peak current. Saya tak mau jawapan. Kamu tuliskan equation apa kamu guna untuk kira peak current. Tulis pada ruang komen. Equation apa kamu guna untuk tulis ataupun untuk kira peak current. (14.86) dah kira dah. 14.86. Apa tu Embron? Embron tu nilai apa tu? Soalan mana? Cepat, kita 5. Tak, bukan tu. Cuba kita semula.
Kira 5 cepat. Tuliskan equation apa kamu guna untuk kira peak current. 1. 2. V0 equal to I peak I0. Okay. Dia circuit ni. Dia peak current of the circuit ya. Peak current of the circuit ya anak-anak. Dia bukannya peak current of the resistor. Okay, dia adalah peak current of the circuit. Kamu kena ingat kalau AC sentiasa guna V equal to I apa? Okay, Z equal to V0 over I0. Okay, thank you Sherilyn. Itu betul. Okay, Z equal to V0 over I0 kan. So kalau kamu guna, mesti sentiasa guna V equal to IZ. Sorry, V, sikit lah. V equal to IZ. Kamu dengar sendiri ke ni? Okay, so kalau kamu nak guna V RMS, dia mestilah ada I RMS Z. Kalau kamu guna V0, dia mestilah I0 Z. Okay, boleh faham Okay, so guna V0 equal to I0 Z. Apakah jawapan dia? Belum masuk ni. Apa jawapan untuk nombor soalan D, peak current tu? Lain masalah kamu ni Lain masalah, lambat semacam ni. Guys, ada masalah lain ke ni? Kamu macam lambat jawab ni. Apa jawapan dia untuk peak current? Cepat. 1 point. Okay, 1.72. Okay, siapa yang benar? 1.72 ampere. Okay, thank you. Thank you. Okay, good. Soalan yang kelima, the phase angle. Okay, how to find your phase angle? Apa equation kita? Semua jawab dah. Okay, thank you. Bagus. Mungkin line lambat ni. Kamu hantar-hantar tak sampai pada sir lah. Okay, sekarang baru sampai secara berjemaah ni. Ramai yang hantar ni. Okay, good. Soalan yang kelima, the phase angle. How to find your phase angle? Kita guna equation apa? Ada banyak lah kan? Okay, salah satunya ialah tangent, okay, phi equal to V, bukan VL, salah. XL minus XC over R lah. Okay, itu salah satunya. SL over XL minus XC over R. Itu salah satunya. So, apakah nilai phi kita? Apakah nilai phase angle-nya? Okay, so phase angle ialah ini. Ini ialah kita panggil sebagai phase angle. Ini ialah phase angle. Okay. Okay, so apa jawapan kita? Untuk phase angle, cepat. Type in your answer. Okay, good. 83.35. Okay, betul. 83.35
darjah. Okey, betul. Okey, teruskan dengan soalan F. The power factor of the circuit. The power factor of the circuit. So, apakah power factor? Senang saja. Power factor, kamu tulis saja power factor. Power factor. Okey. Cos P. Apa dia nilai dia? Okey, so cos P kita ialah 8 berapa dah? 8 berapa kamu dulu? 83.35. 83.35. Okey, so buatlah 83.35. 83.35. Okey, apakah nilai cos P kita? Kosong point 0.117, 0.117. Okay, so that's our power factor. Okay, good. 0.117, 116. Okay, good. Betul lah tu. Tepat. Nice. Okay, settle untuk soalan example yang kelima. Okay, tengok example yang keenam pula. Okay, soalan A tu kamu boleh skip lah. Tak apalah tu, what is meant by RMS value of current tu boleh skip. Tengok soalan B. Calculate the impedance of the circuit. Calculate the impedance of the circuit. So okay, here you have this kind of this kind of the equation untuk circuit tersebut. Kamu ada V-nya ialah ini 240 sin 500t plus pi over 2, and then I ialah 0.48 sin 500t sahaja. Okay, so how to find your impedance daripada equation ini? Okay, so from this equation sebenarnya kamu ada dua value lah. Kamu ada V0 240, kamu ada I0 0.48. Okay, so V0 ialah 240 volt. Kamu ada I0 ialah 0.48. Okay, so memandangkan kamu ada kedua-duanya ialah dalam keadaan node, dalam keadaan peak kan. So you can use equation. Soalan B ni ialah V0 equal to I0 Z lah. Boleh guna equation ini. Okay, so Z is equal to V0 over I0 equal to 240 divided by 0.48. Okay, so our Z over here is equal to okay, 240 bagi 0.48, 500 ohm. Okay, 500 ohm. Okay. Sketch the phasor diagram for V and I and state the electrical component either RCL, RC or RL. Soalan pasia ni, soalan salah sebenarnya ni. Tak apalah. Okey, cuba dah kamu buat. Cuba kamu sketch dahulu untuk graf sin dengan sin 2 ni. Cuba kamu sketch macam manakah grafnya. Kalau kamu masih ingat lah. Okey, ataupun sketch dia punya phasor diagramnya macam mana. Okay, so untuk yang V atas ini, dia punya phasornya ataupun dia punya graf lah. Okay, saya akan pergi pada graf dahulu. Grafnya dia asalnya ialah sin. Asalnya ialah sin beginilah. Ini asal dia. Okay, ini ialah sin. Graf ni ialah bila asalnya. Tetapi kita ada pertambahan sebanyak pi over 2 lah. Iaitu separuh mangkuk kan. Separuh mangkuk. Okay, so kamu akan dapat from here, kamu akan dapat the graph will be starting from here lah. Okay, so this part kita boleh delete lah di situ. Okay, so graph kita ialah graph apa sebenarnya? Graph cos. Okay, so for this part, kamu tahu yang phasor diagram untuk begini ialah inilah, macam tu. V.
Okay, kalau I pula, dia punya phasor-nya ialah beginilah kan. Just sign macam biasa lah. Okay, so at the end kamu akan dapat dia punya phasor diagramnya ialah sepatutnya dia ialah beginilah. I and V, which is ini semua ni is not applicable lah sebenarnya. Okay, soalan pastinya dia ada sedikit masalah tahun ni. Okay, dia bukannya RCL, bukan RC, bukan RL lah. Kalau graf macam ni, ini untuk apa ni? Give me the answer dalam orang check. Kalau phasor macam tu, dia merujuk kepada apa? Thank you Anisha. Kalau phasor macam tu, dia merujuk kepada komponen apa tu? Okay, good. Pure inductor. Okay, nice. Itu ialah pure inductor, betul. Okay, kalau pure capacitor, V-nya ke bawah. Okay, dia ialah pure inductor. Okay, so suppose that this one ialah merujuk kepada R, bukan R, L sahajalah ataupun pure inductor circuit. Okay, dia bukannya seperti mana yang diberilah RCL ke RC ke RL ke, bukanlah. Okay, sebab semua yang ini ni, RL, RCL, RC ni semuanya dia mesti ada phase angle. Okay, takkan jadi beginilah, takkan jadi 90 degree between V and I. Dia takkan begitu. Okay, nice, thank you. Settle tu soalan tu. Tengok sini sikit lagi lah. Tengok sikit lagi soalan. Okay, ni soalan pasir. Okay, kita akan cuba buat guna soalan pasir. Yang lain ni sekejap. Soalan nombor 5 pun nice juga ni. Tak apalah, nombor 6 dulu lah. Nombor 6 dulu. Okay, nombor 6 dulu. A resistor of 6 ohm, capacitor of 300,000 microfarad, inductor of 5 millihenry are connected in series, AC source of 50 Hz and peak voltage of 240 volt. Maka ini ialah nilai untuk peak voltage. Okay, so kamu ada nilai V0 is equal to 240 volt. Okay, so for this one, kamu boleh cari nilai VRMS lah. VRMS equal to V0 over cert 2 beginilah kan. Okay, this one kita belajar awal dulu tentang VRMS. Okay, so diminta total impedance of the circuit. Okay, total impedance of the circuit, so you can use this value. Okay, ini ialah value untuk C, ini value untuk L. You can use this one untuk kira apa dia? Kamu kira at C dan juga at L lah. Okay, at C and N as L. Kamu akan kira dua value tersebut untuk kira apa? Untuk kira total impedance. Okay, the value, the answer is given lah 6.02 ohm tu. Okay, soalan B pula, the resonant frequency of the circuit and explain the energy dissipated during the resonance. Okay, so the resonant frequency of the circuit ialah berapa? Okay, so kamu akan guna equation apa dia? This one kamu guna equation FR is equal to 1 over 2 pi cert LC kan. Boleh guna ini lah untuk kira nilai FR tersebut 41.1 Hz. Okay, so the energy dissipated ini, okay, so kamu boleh cakap yang the energy only dissipated via ataupun through resistor lah. Okay, hanya resistor saja akan keluarkan energy ataupun dia boleh dissipate the energy lah. Okay, itu untuk soalan yang ke-6 ini. Okay, soalan nombor 5 ini, okay, nombor 5 ini dia minta kamu cari what is the RMS current in the circuit. So ini hanya sekadar circuit R dan juga L sahaja. Dia adalah RL circuit. Okay, so you are given dengan VRMS. Ini adalah nilai apa? VRMS. Okay, so you have the VRMS is equal to 14.2 volt.
Okay, so here if you want to find your IRMS, mestilah IRMS is equal to VRMS divided by Z lah. Okay, so find your Z first. Okay, Z ini kamu kena perlukan nilai apa? Nilai SL dahulu. Okay, so SL equal to 2 pi FL kan. Boleh kira di sini lah. Okay, F kita ialah 1250 Hz kita punya frekuensinya. Okay, dapat nilai SL, then you can calculate your Z over here, and then substitute in this equation, kamu akan dapat nilai I lah. Okay, soalan yang IRMS. Okay, soalan B pula, dia minta what is the capacitance value must be inserted in series with resistor to reduce the current to half of the value in part A. Okay, dalam kes ni ialah apa dia? IRMS kita daripada value kamu dapat itu, dia akan jadi apa dia? Half of the RMS 1 lah. Okay, boleh. Kondisi yang kedua ini maksudnya apa? Ataupun yang B ni, dia akan jadi separuh daripada yang pertama kan. So kamu akan cakap apakah nilai dia? Kamu akan buatlah kan. Nilainya ialah berapa. And then kamu akan guna equation atas sini lah. Okay, you have to find the new Z. You have to find the new Z for part B ni. You have to find the new Z. Okay, get the new impedance. And then from this one, kamu akan kira apa dia? Z is equal to R square plus XL minus XC. And then kamu akan square, kamu akan cari apa dia? Kamu akan cari nilai XC pula daripada equation ini. Okay, so find your new Z. Okay, you have your new I di sini, half of the first I. Find your new Z. Okay, your new Z ini pula kamu akan kira apakah nilai XC yang kita perlukan lah supaya nilai tersebut dia ngam dengan Z tersebut kan. Okay, so kamu akan dapat nilai XC ni. So that's the answer lah. Cuba kamu cari kemudian. Okay, itu soalan nombor 5 lah. Nombor 4 ni saya rasa senang juga, tak ada masalah pun. Okay, so I think that's all. Okay, untuk chapter 6. Okay, not really untuk lah. Pada saya tak terlalu kompleks sebenarnya. Okay, kamu just use the equation and then apply lah. Okay, tapi syarat dia ialah kamu kena pastikan kamu faham tentang macam mana V dan I untuk setiap komponen. Itu sahaja. Dan juga phasor diagramnya. Benda ni kamu kena tahu yang saya scroll up ni, sawah-sawah. This one kan. Okay, this one kamu kena tahu sebenarnya. Equation ni you need to know lah about this equation. Okay, so make sure that kamu kena faham setiap equation ini macam mana dia berbeza daripada satu komponen kepada komponen yang lain. Okay, so that's all for this chapter 6. Okay, so I think we have finished. Okay, for our chapter 6. Okay, only 1 hour. Okay, untuk yang seterusnya tu saya tak buat lah. Untuk chapter 7 tu kita akan mulakan maybe lah after our mid-sem break lah. Chapter 7. Okay, so that's all for today. Okay, untuk hari ni kita saya akan bagikan attendance dahulu, jangan keluar lagi. Okay. Jangan lupa untuk hantarkan assignment pada hari esok. Jangan lupa malam esok jam 8 malam kita punya deadline. Okay, deadline ialah 8 malam. Okay, so pastikan hantar sebelum waktu tersebut. Okay, ada apa soalan tak sebelum kita habiskan sesi pada pagi ini? Setakat ni tiada, sir. Okay, berjelas boleh